Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan. Saya tunggu komennya. Share ramai-ramai, shadow ban berterusan, dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Ya, kongsi dengan kawan jugalah Telegram tersebut. Baik, ini mungkin live yang anda tunggu-tunggu. So sekarang dah 12:17 minit pagi. Maknanya walaupun secara rasmi istiadat apa semua belum dilakukan, tetapi yang di Pertuan Agong sekarang secara rasmi, rasmi lah kira, adalah Sultan Ibrahim dari Johor. Sekarang he is our Agong, bukannya Al Sultan Abdullah. Dah start dah, walaupun istiadat dia, formality dia belum selesai, tetapi dialah Tuanku Agong, ya. Dan kehadapan selepas berlaku polemik yang ditimbulkan oleh puak kerajaan, ada langkah ni langkah itu dan seterusnya, menjadi satu polemik yang dibincangkan semua. Apakah pilihan yang ada pada pembangkang? So ini yang anda tunggu-tunggu. Baik, tanpa masuk segala kerumitan, tanpa masuk isu-isu rumit apa yang berlaku semua tu, pendekkan cerita, telah wujud SD dalam jumlah yang cukup yang menunjukkan Anwar telah hilang majoriti. Tetapi dan setakat ini tidak ada retraction, maknanya tidak ada orang buat SD untuk tarik balik SD yang sebelumnya dan sebagainya. So setakat yang saya maklum, memang setakat ini ada cukup SD yang menandakan Anwar dah hilang majoriti. Tetapi tidak berlaku sebarang pengumuman yang diwar-warkan, tidak berlaku sebarang kejutan di bawah pentadbiran Al Sultan Abdullah. Okey. Dan dari awal saya kata, saya memang yakin akan berlaku sesuatu, tetapi tunggu dan lihat. Kita dah tunggu, sekarang kita dah lihat. Okey. Bahawa tidak ada sebarang kejutan yang berlaku. Dan ini 2 hari sebelumnya saya dah dapat hint dah daripada kenyataan tuanku. Now, jangan sekali-kali salahkan YDPA yang lepas, iaitu Al Sultan Abdullah. Ya, dia dari satu sudut saya telah dihampakan banyak kali oleh sebelumnya, tetapi ianya bukannya dihampakan dengan cara di mana Al Sultan Abdullah telah melakukan keputusan yang tidak betul. Tidak. Semua keputusan Al Sultan Abdullah, termasuk pada PRU 15, saya betul-betul benar-benar faham, dan inilah yang setelah saya cuba sampaikan kepada anda berulang kali. PRU 15 dan terkini saya faham. So sebelum saya jelaskan, sekarang semuanya terletak di tangan Sultan Ibrahim, YDPA kita pada ketika ini. Saya sedang bercakap ni, dialah YDPA. Okey. Semuanya terletak di tangan YDPA terkini. Alright. So PRU 15 sebagai contoh, Al Sultan Abdullah telah bersandar kepada Perlembagaan Persekutuan sepenuhnya dan telah memikul peranan sebagai raja berperlembagaan yang memiliki kuasa budi bicara mutlak. Al Sultan Abdullah telah menunjukkan kuasa budi bicara mutlak apabila menidakkan atau tidak endahkan 115 SD yang menyokong pihak tertentu. Sebabnya Al Sultan Abdullah telah melalui satu proses ketidakstabilan politik
yang ditimbulkan oleh MP-MP tertentu mengucar kacirkan keadaan sehingga kerajaan bertukar dalam satu penggal parlimen di bawah pentadbiran Al-Sultan Abdullah sebanyak 2 kali. Apabila Tun letak jawatan di Muhyiddin ambil alih, kemudian Muhyiddin letak jawatan, Ismail Sabri ambil alih dalam satu penggal. So berdasarkan pengalaman itu, Al-Sultan Abdullah telah, saya tak nak masuk teori konspirasi yang dilambung-lambung ya pada ketika itu, saya tak nak masuk semua itu. Saya pun kurang percaya teori itu. Tetapi anyway, Al-Sultan Abdullah telah kembali kepada kuasa budi bicara yang telah saya jelaskan kepada anda, yang ramai pada ketika itu tidak tahu, iaitu ianya budi bicara tuanku, bahawa adakah tuanku berpuas hati dengan contohnya SD yang diberikan bahawa orang itu ada majoriti. Dan berdasarkan pengalaman tuanku yang lepas, tuanku nak lihat stabil tak stabil, jadi tuanku telah berikan masa untuk pihak yang lagi satu tampilkan bukti. Dan apabila berlaku kucak kacir, kelam kabut, nampak macam MP itu mungkin sokong lagi seorang ke, ataupun ya, MP UMNO sudah serah SD tapi tiba-tiba semua setuju nak jadi pembangkang. So nampaknya masih ada angin ketidakstabilan. Maka Al-Sultan Abdullah telah tidak mengindahkan SD tersebut dan berbalik kepada gabungan yang menang kerusi terbanyak. Dan walaupun tidak ada gabungan yang menang pilihan raya dari sudut majoriti, tetapi terbanyak adalah Pakatan Harapan, iaitu 81 kerusi, maka Al-Sultan Abdullah telah melantik orang yang mengetuai Pakatan Harapan yang turut merupakan ahli Dewan Rakyat, iaitu Anwar Ibrahim, sebagai PM10. Kerana menurut perlembagaan, Al-Sultan Abdullah telah yakin atas budi bicara tuanku, Anwar mungkin mendapat sokongan majoriti. So dia kembali kepada perlembagaan. Dan sama juga sebelum tempoh penggal 5 tahun Al-Sultan Abdullah berakhir, walaupun Al-Sultan Abdullah inginkan bukti yang lebih kukuh, tak nak majoriti tipis, dan maka setakat yang saya faham ruang telah diberikan untuk menunjukkan kestabilan sekiranya kerajaan bertukar kepimpinan, ya, iaitu tak nak cukup makan majoriti tipis, nak majoriti yang cukup. Walaupun ianya setakat pemahaman saya sudah ditunjukkan, tetapi selepas itu masalah juga ditimbulkan oleh MP. Dan seperti yang saya jelaskan dalam satu live, pemahaman saya memang ini yang saya tahulah berlaku, ya, masalah dalaman bersatu. Rata-ratanya semua dah setuju dengan satu calon Perdana Menteri. Ini bukan masalah antara UMNO dengan bersatu atau bersatu dengan PAS, tetapi persatu. Tapi ada 2-3 tak puas hati. Bila berlaku kecelaruan itu, maka sekali lagi Al-Sultan Abdullah berbalik kepada perlembagaan, iaitu kuasa budi bicara mutlak. So sebab itu Al-Sultan Abdullah telah berikan petunjuk, hint di dalam ucapan-ucapan dia bahawa pertukaran tidak semestinya boleh menjamin kestabilan. Pada hemat saya, inilah maksudnya. Ya, kalau ada bukti majoriti kukuh, tetapi masih ada isu-isu di mana orang tak puas hati, kemudian cuba kucak-kacirkan keadaan, ya, maka bagaimana boleh jamin jika kerajaan bertukar ada kestabilan? So itulah yang menyebabkan pada hemat saya, sekali lagi Al-Sultan Abdullah telah kembali kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan budi bicara tuanku, nak terima ke tak nak terima SD sebagai bukti.
Ya. Dan ada orang kata Anwar dia buat ni, dia buat itu untuk tarik MP. Memang betul. Apa yang kerajaan lakukan, mereka bully pembangkang, mereka porak-perandakan perlembagaan, pelekeh perlembagaan, ya, ugut kena siasat pembangkang sebab mereka MP kerajaan sokong pembangkang, ada komplot. Itu semua tak betul. Tetapi kalau MP pembangkang sokong kerajaan, itu betul, itu halal. Tak tahu perlembagaan mana yang kerajaan pakai, sedangkan mana-mana MP kerajaan ke pembangkang, dia ada hak berperlembagaan bila-bila masa nak tentukan dia sokong atau tidak PM. Memang betul, ada banyak yang saya fikir luar tabi'i cara kerajaan bertindak. Tetapi tindak tanduk kerajaan itu dengan akhirnya menarik, ya, sokongan beberapa MP bersatu, sebenarnya telah menonjolkan kesan daripada 2-3 individu yang tak puas hati itu. Okay. So don't blame Al-Sultan Abdullah, blame the MPs, blame masalah 2-3 ni dalam bersatu. Tetapi anyway, on record setakat yang saya maklum, masih ada masih tidak ada majoriti belah depa. Okey. So semuanya dalam tangan Sultan Johor. Dan saya nak terus terang dengan anda, saya tak nak ambil pot lagi, saya tak nak ambil tahu lagi isu mungkin Agong akan dengar rintihan rakyat, dia akan buat keputusan ni. I don't want to layan semua itu lagi. Okey? Tak nak layan lagi. Saya di sini nak beritahu apakah pilihan yang ada pada pembangkang. Sebab daripada PRU 15 sampai sekarang, yang kucak-kacirkan keadaan adalah MP. MP mana? Beberapa dalam pembangkang, khususnya bersatu. Bukan PAS, bersatu. Alright. Sekarang ni pilihan dia 3. A, MP sekali lagi boleh kumpulkan SD dalam jumlah yang kononnya ada tu, dan kemudian buat sidang media dan serahkan kepada istana. Ya, tapi buat sidang media. Atau B, buat sidang media tak perlu SD, isytihar. Because it becomes a public statement. It becomes sidang media tu yang dibuat secara rasmi tu, yang sebenarnya juga boleh jadi dokumen perundangan. Atau C, usulkan sekarang, ya, sekarang usulkan nak buat undi percaya, sebab Anwar sendiri dah bagi ruang. Okay, so Parlimen nak bersidang bulan ni, buat usul percaya. Kalau mana-mana daripada 3 ini tidak boleh dilaksanakan dan tak perlu tunggu, buat secepat mungkin, saya rasa anda semua tutup buku lah, tak payah bincang benda ni. Okay. Now, benda ni saya nak beritahu lama, tetapi oleh kerana pada ketika itu ada kemungkinan berita baik, jadi atas dasar tidak meruntuhkan semangat, jadi saya diam. In reality, masalahnya adalah MP. Anda suka saya, tak suka saya kerana mendedahkan ini, saya tidak terkesan. Masalahnya MP. Dan masalahnya spesifiknya MP dalam bersatu. Dia berpuak. Jangan kata ini fitnah Madanon. Ini bukan fitnah Madanon. Jangan sangka semuanya bersih suci di dalam pembangkang. Masalahnya MP bersatu. Okey, saya bukan cerita yang lompat-lompat itu memang kita tahu tak boleh pakai. Ya, tapi ia telah menonjolkan ada watak di belakang dia. Siapa dia? Okey. So benda ni perlu diselesaikan. Dan kalau mereka masih mengambil masa yang lama selepas live ini untuk membuat sebarang pengumuman, maka anda boleh berhenti bincang benda ni.
Dan fikirkanlah, ya, fikirkanlah bagaimana anda nak atur semula Perikatan Nasional ini, ya, kerana masalah yang ditimbulkan oleh Bersatu. PAS kena fikirkan. Okey. So masalahnya bukan MP-MP UMNO tu, tetapi nasihat saya jugalah kepada MP-MP UMNO, ya, jangan main tunggu dia ni belum cakap jadi saya tak nak cakap dulu. If you cannot talk, kalau kamu tak boleh buat pengumuman dalam masa seminggu atau beberapa hari ni, jadi kau ni bacol lah, macam saya pernah beritahu dululah. Dan lepas itu saya tak nak ambil tahulah benda ni. So itu, that is the pilihan, ya. Saya nak anda semua berhenti bincang benda ni, sebab guna akal. Kalau mereka tak boleh nak umum, tutup kedai, ya, takkan berlaku. Alright. Masalahnya sebenarnya belah kita. Kerajaan kita dah tahu mereka ni bully, mereka ni berat sebelah, macam-macam tak betul, kita tahu. Tapi nak bawa perubahan demi rakyat tu masalah belah kita, bukan kerajaan. So kalau Al-Sultan Abdullah yang telah membuat keputusan-keputusan bijaksana sebab masalah MP ni, why would you expect, mengapa awak perlu harapkan Sultan Ibrahim buat keputusan yang berbeza? Kenapa kamu perlu harapkan Sultan Ibrahim buat keputusan yang berbeza? Sorry lah saya beri berita buruk, tapi kenapa kamu harapkan dia, Tuanku Bau, buat keputusan berbeza? Sedangkan masalah dia sama, MP tu. Kalau MP berani keluar buat statement, baru ada harapan. So something is wrong, and tidak ada apa-apa kesilapan di belah istana. Tidak ada. Okey? Kalau nak buka teori konspirasi, saya akan berbalik kepada perlembagaan. Saya bukan cerita istana lagi. Saya sendiri akan balik kepada perlembagaan dan beritahu anda semuanya yang dilakukan adalah oleh tuanku adalah menurut, betul-betul menurut perlembagaan. Kita dah lihat kuasa mutlak digunakan bagi kali pertama, ya, oleh Sultan Abdullah malah beberapa kali. Okey, dan banyak lagi kuasa mutlak yang ada. Okey. So kalau kamu nak berjuang, kamu kena pedas sikit dengan MP-MP belah kita, iaitu berjuang, tekan, buat kenyataan sekarang. Kalau tak boleh, tutup kedai. Berjuang demi rakyat, tapi lempak tepi lah MP-MP tu, tak guna, ya. Better Bersatu pergi sokong Anwar. Saya relakan, saya tidak ada masalah, ya. Biar yang ni, dan di dalam mereka, laskar mereka pun cuba buat persepsi palsu. Oh, kononnya ini semua kerja dia ni, nama Hamzah pun ditimbulkan. Di antara mereka pun cuba timbulkan persepsi palsu di kalangan kamu. Oh, this is the culprit, that is the culprit. Bukan. Mereka tengah main persepsi. So masalahnya Bersatu, terimalah hakikat pedih ni dan lakukan sesuatu. Baik. So itu babak nak perkembangan terkini lah, apa yang pilihan yang ada pada Perikatan Nasional. So jika anda ada apa-apa soalan berhubung benda tu, anda boleh tanya, dan jika saya berkesempatan saya akan menjawabnya. Tetapi nasihat saya, ya, perjuangan itu betulkan landasan, bukannya mengharap sesuatu terhadap sekumpulan individu yang sebenarnya lah punca masalah, ya. Jadi kadang-kadang kita kena tegur pemimpin-pemimpin itu yang menjadi punca masalah. Benda boleh selesai dalam sekelip mata, tetapi mereka lah punca masalah.
So kalau mereka punca masalah dan anda masih harapkan mereka, jika terbentuk kerajaan baru, okey, kau fikir kerajaan tu boleh stabil dengan adanya 2-3 orang yang kemaruk kuasa bukannya melakukan sesuatu demi rakyat tetapi demi kepentingan sendiri? Kau fikir kerajaan boleh stabil? So dulu ada harapan sesuatu akan berlaku, jadi saya senyap. Hari ini saya kena berkata, baik, itu saya dah kata, jadi tak payah nak panjang lebarkan. Kemudian kita lihat satu level ke bawah. Tadi saya bicarakan pasal pemimpin, MP. Di bawahnya pula ada satu lagi layer pemimpin yang tengah berjuang. Anda nak kategorikan saya pun, kategorikanlah sebagai pemimpin. Anda nak kategorikan saya sebagai aktivis, whatever, puas hati. Tapi layer ni lah pun tak ada kesepakatan sebenarnya. Pedih tak pedih, tapi tak ada kesepakatan. Dia berpuak. Tapi saya mengaku semuanya mesra. Mesra maknanya saya tak pijak orang lain tak pijak saya dan sebagainya. It's mesra, very very mesra. Tetapi itu tidak akan berhasil, kerana di belah pembangkang ini masing-masing nak bawa haluan sendiri. Ianya tidak akan berjaya. You trust me. Okay? Itu sekali je saya nak sebut. Okay? Dan kemudian kita cerita pemimpin dan orang-orang sekeliling pemimpin. Saya beri contoh mudah je, Tun Mahathir. Okay? Mereka ada ramai berkepentingan. Ini dah berulang kali saya sebut. Siapa mereka nak bagi melangkah ke hadapan, siapa mereka nak ni, mereka nak guna siapa. Ini bukan masalah Tun Mahathir. Ini masalah orang di sekeliling dia. Dari dulu masalah dari dalam pejuang. They think they are fantastic strategists. Inilah strategi mereka lah. Ini strategi mereka. Selalu ke longkang. Sorry to say lah, anda tahulah siapa anda. Kau jadi beban kepada Tun Mahathir. Kalau kau tahu siapa ada beberapa ni, kau tahulah. Kalau tak tahu, tak tahulah. Apa-apa yang Tun ilhamkan, kau pegang, kau cuba nak handle, jadi dalca. Ya? So berubahlah. Berubah. Sebab kau akan hampakan semua yang dukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. Inilah saya, Regi JC Ritaudin. Bila sampai masanya saya kena bagi pil pedih, saya bagi pil pedih. I don't give a damn. Ya? Kau terima ni, kau hadam ni, dan kau fikir-fikirkanlah. Ya? Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.